KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu, kena pakai dengan betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Serta kerat cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat umum, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti yang anda nampak tadi, pada awal tadi kita dah nampak dah profil cikgu pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Saiful. Hai Cikgu. Hai, terima kasih Sean. Hai macam ni kan Cikgu? H.I. H.I. Hai. Hai. Okey. Sebelum kita teruskan lagi, kalau anda nampak cikgu tak pakai pelitup muka kan? Ini disebabkan program kita pada hari ini adalah khas untuk kawan-kawan kita MBK pendengaran. Oleh itu, cikgu tak pakai pelitup muka disebabkan dapat untuk kawan-kawan kita melihat pergerakan bibir cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita amalkan SOP? Kita ada gel pembasmi kuman di sini. Saya akan pakai dulu cikgu. Okey, dipersilakan cikgu. Terima kasih Sean. Supaya tangan kita sentiasa bersih. Jarak pun lebih daripada 1 meter kan cikgu? Okey, betul. Okey, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada kawan-kawan kita yang tengah menonton sekarang. Okey, terima kasih Sean. Okey, hai semua. Okey, apa khabar? Saya harap semua sihat di rumah ya. Okey, saya Cikgu Saiful Amri, SAIFULAMRI dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Okey. Cikgu dah ajar berapa lama dah cikgu? Saya baru saja 5 tahun berpengalaman mengajar di Sekolah Vocational Shah Alam. Apa yang kita akan belajar ni cikgu? Sebab saya nampak di atas meja ada banyak benda kan. Wow. Nampak tak? Happy tak you rasa? Okey, seronok kan? Okey. Untuk hari ini saya akan mengajar subjek Pendidikan Jasmani KSSM Pendidikan Khas tingkatan 5. Okey? Okey. Jadi tajuk saya hari ini adalah variasi dan kesenggangan permainan tradisional. Cuba buat S D. S ni tradisional. Kita tekan ke bawah. Ini huruf D, ini huruf S, tradisional. Tradisional. Macam ni. Okey, ini isyarat untuk tradisional. Okey, permainan tradisional dan fokus saya pada satu permainan saja. Apa dia? Rahsia. Nanti saya bagi tahu. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, saya rasa saya nak panaskan badan. Tadi dah panaskan badan dengan pergerakan kan? Saya nak panaskan badan lagi sebab hari ini kita akan main satu permainan yang nanti kita akan tahu nanti. Tetapi kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali semula. Semula. Oh, semula. Ini kembali bersama-sama. Bersama-sama. Kita di Mahir. Saya cuba belajar apa yang saya belajar semalam, cikgu. Bersama dengan saya, Sean Steven, ataupun nama saya Sean dan juga Cikgu Saiful. Ya, saya Cikgu Saiful. Sebelum kita bermula juga, mungkin cikgu boleh terangkan apa sebenarnya yang kita nak sampaikan kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, baiklah. Sekali lagi, untuk seterusnya, sebelum kita mulakan pembelajaran, saya mahu semua tahu standard pembelajaran kita hari ini. Atau fokus pembelajaran, objektif. Yang pertama, kita akan tekankan aspek kognitif. Di mana murid-murid semua saya mahu untuk memikirkan strategi ataupun cara-cara bermain. Kita akan bina kognitif murid-murid. Yang kedua, kita akan bina efektif. Efektif ni adalah rasa daripada dalam, keseronokan mereka. Sangat penting benda ni. Dan yang ketiga adalah domain yang paling penting dalam pendidikan jasmani, iaitu domain psikomotor. Psikomotor ni maksudnya, pengertiannya adalah pergerakan badan. InsyaAllah pendidikan jasmani inilah satu-satunya subjek yang kita boleh tengok pergerakan tu sangat banyak. Kita punya fokus. Jadi saya teruskan, boleh? Boleh, cikgu. Okey. Seterusnya, tadi saya dah beritahu, dah maklumkan pada semua bahawa hari ini kita akan belajar permainan tradisional. Tradisional. SD. SD. Tradisional. Jadi bersama saya ada banyak permainan tradisional di Malaysia ni. Kita sangat bertuah, Sean. Sebenarnya menjadi orang Malaysia ni, banyak permainan tradisional di Malaysia. Tidak kira kaum, Melayu, Cina, India, malah etnik-etnik di Sabah dan Sarawak juga ada permainan tradisional mereka sendiri. Jadi Sean, mungkin pengetahuan sedia ada, Sean, semasa kecil dahulu. Saya nak mengimbau, nak mengajak semua, kita tengok Sean punya pengetahuan ada tak tentang permainan tradisional ni. Jom kita mula. Boleh, cikgu. Yang pertama sekali, apa permainan ni, Sean? Wow. Ya, betul. Impress. Terkejut tengok. Ini namanya wow. Wow bulan. Wow bulan. Tanya Sean. Kena ada papan markah kat sini. Kena bagi markah patutnya ni. Ini wow bulan. Wow bulan. Boleh dimainkan bersendirian, secara individu, atau dengan kumpulan lah. Itu biasalah kan. Kalau kita ada kawan-kawan ramai, lagi happy, lagi seronok. Yang seterusnya saya nak Sean tengok this one, yang ini. Permainan apa ini, Sean? Cikgu, yang ni saya rasa adalah permainan dam, cikgu. Dam apa tu? Dam haji. Dam haji. Salah satu permainan tradisional di Malaysia. Dam haji. Seterusnya kita tengok. Ini sangat cantik, saya suka tengok. Apa nama permainan ni? Yang ni kita gunakan kaki untuk... Betul, itu cara bermain dia. Ini nampak macam bulu burung ni ke? Bulu ayam ke? Cantik tu. Nampak? Jadi apa nama permainan ni? Bulu ayam ke? Bulu ayam. Sepak bulu ayam. Sepak bulu ayam. Kita sepak sama seperti bermain takraw. Sepak raga. Atau di sesetengah tempat nama dia capteh. Capteh. Seronok dengar kan? Saya sangat teruja bila ada nama yang begitu, yang berlainan. Maksudnya kita memang sangat kaya. Betul. Malaysia ni sangat kaya dengan nama-nama permainan, dengan jenis-jenis permainan semua. Seterusnya kita tengok yang di sini. Yang ini. Ini yang berwarna-warni. Apa nama permainan ni? Ni nampak macam tin ni, Go. Betul. Kita baling tin ke? Baling tin. Betul. Betul, Sean. Good. Sean ni pandai sangat ni. Banyak yang dia belajar masa kecil-kecil dulu ni. Betul. Seterusnya yang di hadapan permainan baling tin ni ada apa ni? Yang ni saya pernah main masa kecil. Saya main dengan kakak dan adik saya. Ini batu seremban. Batu seremban, betul. Saya pun tak terlepas. Kecil-kecil dulu pernah bermain. Ada pengalaman bermain batu seremban. Batu seremban ni dia ada satu persamaan. Biasanya orang akan fikir batu seremban ni untuk
perempuan. Okey. Untuk lelaki apa yang kita boleh main? Menggantikan batu seremban. Ada permainan di sini. Cuba tengok. Yang ini cikgu, siapa pernah main? Yang ini. Apa nama tu? Penutup botol. Penutup botol. Atau nama permainannya adalah? Alamak, lupalah cikgu. Nama permainannya kita panggil Chair-Pair. Chair-Pair? Ini Chair-Pair, yes. Sepatutnya ada 5 sahaja untuk satu kali permainan macam tu. Okey, hanya melibatkan 5 sahaja. Okey? Begitu juga dengan batu seremban, hanya ada 5 sahaja buahnya untuk kita main. Seterusnya di sini. Yang ni memang saya rasa semua tahulah cikgu. Okey, apa ini tu? adalah gasing. Gasing, betul. Okey. Gasing ni pun antara sukan yang popular di kalangan orang-orang lelaki biasanya. Budak-budak lelaki dia minat gasing ni. Tetapi tak ketinggalan yang perempuan pun boleh saja untuk mencuba, tak ada masalah. Okey. Betul. Ya. Seterusnya. Yang ini. Siapa tak tahu, orang Malaysia memang tahu ni. Apa tu? Ni congkak je. Ya. Okey. Saya rasakan saya mahu seluruh rumah-rumah di Malaysia, di impian saya, ada satu permainan congkak. Saya mahu semua tidak lupakan permainan-permainan tradisional ni. Okey, saya sanggup ada 2 di rumah saya. Sean ada tak dekat rumah satu? Ada, saya ada 2 cikgu. Satu ada yang 2, boleh nampak. Yang boleh dibawa ke mana-mana, dia boleh lipat cikgu. Betul. Lagi satu yang dibuat daripada kayu. Ya, betul. Dia sudah mula diinovasikan, dikreatifkan dengan pelbagai bentuk. Okey, permainan tradisional ini. Okey, ini antara permainan, sebenarnya banyak lagi yang seperti saya sebut tadi. Banyak lagi. Contoh untuk kaum Cina ada permainan tohu. Membaling lidi ke dalam satu pasu kecil. Permainan macam tu. Untuk kaum India mungkin ada permainan kabadi. Tahu main kabadi? Cikgu tak tahulah cikgu. Saya pun kurang pasti dengan permainan kabadi, tapi kita boleh sama-sama belajar. Banyak sumber untuk kita belajar. Sumber untuk belajar tentang permainan-permainan tradisional ini. Dan Sean, sebenarnya saya ada sediakan satu video. Ya. Cikgu-cikgu sekolah menengah pendidikan khas vokasional Shah Alam pada tahun 2018 dahulu ada. Okay, kami sempat untuk bermain bersama-sama sempena Hari Guru. Okay, video tentang permainan tradisional. Rasa boleh kita tengok tak, Syah? Rasa boleh ke? Jom kita tengok video tersebut. Kita tengok video tu. Wow, best juga tengok video tersebut Ego. Tapi yang tu telah dirakamkan sebelum ni Ego. Itu adalah gambar-gambar yang saya ambil dari tahun 2018. Pada waktu itu sambutan Hari Guru yang bertemakan suatu kala dulu-dulu punya cerita. Jadi kita nak menggambarkan itu. Baiklah. Sean. Jadi seterusnya boleh tak Sean? Saya nak uji kefahaman Sean berkenaan dengan permainan tradisional ni semua. Boleh je. Boleh. Boleh. Jom kita
ke segmen yang ke ni, seterusnya. ya. Okey, Sean, untuk latihan pertama, saya mahu Sean kelaskan atau kumpulkan Ya. permainan tradisional ini mengikut individu ataupun berkumpulan. Sama ada dia dimainkan Ya. secara seorang Ya. ataupun berkumpulan. Kita tengok. Okey, cuba Sean angkat gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah yang ini cikgu. Okey, apa nama permainan ni tadi? Wow bulan. Wah bulan. cikgu. Cuba Ya. Sean cari ada tak nama wah bulan di belakang tu. Ada cikgu. Okey, betul semua ya? Di sini. Okey, Sean yakin dan saya pun yakin. Permainan wow bulan ini dimainkan oleh individu ataupun berkumpulan? Saya rasa yang ni sebab hanya ada satu tali cikgu. Saya rasa individu lah cikgu. Kalau banyak orang pegang satu tali tu susah sikit cikgu. Alhamdulillah. Okey, betul. Betul, Okey, ya? boleh tampilkan di kumpulan individu. Individu. Okey. Di sini ya. Oh, bukan macam ni. Nama pun letak sekali kan cikgu? Boleh, nama di bahagian bawah. Okey. Wah bulan. Wah bulan. Okey, di sini. Okey, saya rasa itu dah betul jawapannya dah. Ya. Okey, seterusnya yang kedua. Kita tengok gambar apa itu pula. Ini dia cikgu. Seterusnya adalah gambar Congkak. congkak yang semua rakyat Malaysia tahu. Permainan individu ataupun berkumpulan. Saya rasa yang ni sebenarnya berkumpulan cikgu, tapi boleh juga dimain seorang-seorang cikgu. Boleh. Maksudnya hanya ada satu-satu saja pemain pejuangnya tu, pelawannya tu. Okey, maknanya satu dah. Ya, jadi individu. dia dalam kumpulan. Dalam kumpulan. Dalam kumpulan individu, maksudnya dalam kelas individu, betul. Okey, sebab dalam satu kumpulan tu hanya seorang je kan cikgu. Betul. Satu lawan satu lah cikgu. Betul, satu lawan satu. Jadi dia berada di permainan individu, betul. Okey. Ini dia. Okey cikgu. Kita ke gambar yang seterusnya. Gambar yang seterusnya terus. Okey. Jom kita laju sikit. Yang ni nampak dah. Gambar apa tu? Ini dah nampak dah lebih daripada seorang dah cikgu. Betul. Ya. Gambar itu sendiri, gambar dah tunjukkan. Jadi apa nama permainan ini? Okey. Ini aja cikgu, sepak raga bulatan. Sepak raga bulatan, betul. Ya. Tepat sekali. Okey. Okey. Kumpulan atau individu? Yang ni kumpulan cikgu. Kumpulan, Ya, secara betul. berkumpulan dia. Okey. Cuba tampalkan. Saya tampalkan sini secara laju. Sebab kita ada banyak lagi permainan yang kita nak Dah ada tengok banyak cikgu. lagi ni. Okey. Okey, yang seterusnya. Ini masa hari sukan siapa nama cikgu? Seronok, suka sangat main permainan ni. Permainan apa tu? Ini merupakan tarik tali. Tarik tali. Betul. Tarik tali ni permainan individu atau berkumpulan? Mesti berkumpulan cikgu. Berkumpulan, betul. Okey. Boleh. Sebab yang ni juga dia memupuk kerjasama di antara Betul. ahli-ahli ya cikgu. Okey. Bagus Sean hari ni ya. Anak murid saya hari ni. Okey, seterusnya Sean. Ya. Gambar yang kelima. Ini apa ni? Tu gambar apa tu? Saya cuba tengok jawapan kat sini. Tak Apa tahu lah yang cikgu. buat tu? Ini saya tahu orang jalan-jalan kat bawah lah. Jalan-jalan kat bawah, kita panggil apa? Saya pun lupa lagu ni, tapi sedikit yang saya ingat. Jan jala itik jala ayam, berapa lubang kancil 150. Apa namanya? Ni dah lupa dah cikgu. Jan jala. Jan jala. Tapi ada setengah tempat namanya lain juga, okey? Ya. Tak ada masalah yang tu. Okey, betul, tepat. Jadi apakah kumpulan atau individu? Kumpulan. Kumpulan, betul. Okey, saya letak di sini cikgu. Okey. Alright. Dan yang seterusnya. Seterusnya, Yang ini pula. ini gambar apa ni? Sean biasa tak main ni? Masa kecil saya rasa saya pernah main sekali dua cikgu. Apa nama permainan ini? Gala panjang. Gala panjang. Yeah. Betul. Tepat sekali. Okey, Sean. Okey, ini dia. Gala panjang berkumpulan atau individu? Berkumpulan cikgu. Berkumpulan, betul. Boleh je main seorang tapi dia namanya tak gala panjang lah cikgu. Itu Gala permainan lain dah belum cikgu. makan. Dia kejar diri Kejar diri sendiri pula ya. Okey. Okey. Dan seterusnya. Macam tadi kita dah sebut dah. Ini ada tadi dalam sini. Permainan apa namanya? Dam Aji. Dam Aji, betul. Yeah. Okey, Dam Aji. Okey. Individu atau berkumpulan? Ini sebab satu lawan satu saya rasa individu lah cikgu. Individu. Sama macam congkak saja tadi. Betul. Okey. Letak di sini. Okey. Dah hampir penuh dah. Tinggal lagi satu ni. Dah tinggal lagi satu. Ini permainan apa ni? Ya, ni gasing cikgu. Gasing. Ya. Semua orang lelaki tahu ni. Okey. Ini nama gasing. Gasing individu atau berkumpulan? Ini mesti individu cikgu. Individu, betul. Ya, Okey. Jadi Sean dah lengkapkan satu latihan
dan mendapat 100 markah, Sean. Oh! 100 markah penuh. Markah Okey. penuh hari ini. Okey, tahniah. Kasih, Ibu. Jadi saya nak tinggikan level sedikit. Oh, ya ke? Okey, apa tu? Saya nak buat latihan melabel nama-nama permainan. Oh, Boleh tak? okey. Saya Sedia cuba tak? dulu. Sedia. Sedia. Nampak sedia. semangat Sean tu. So, itu yang saya suka. Kita tengok di bahagian Okey, di sebelah sini sana. Ibu. Okey. Okey. Sean, cuba tengok setiap gambar daripada gambar yang pertama tu. Ya. Okey, apa nama permainan itu? Yang ni tadi yang penutup botol cepe. Cepe, betul. Cuba cari ada tak nama cepe? Ini dia. Dah Ibu. jumpa. Okey, cuba Sean keluarkan nama tu dan tampal di situ. Okey. Kita tengok. Sini Ibu. Saya lekat atas Betul. Okey. Di sini. Gambar yang seterusnya pula. Gambar yang seterusnya, gambar apa tu? Yang ni adalah macam bola tapi saya rasa dia macam sepak takraw ke? Sepak takraw, pandai betul. Sama tadi macam permainan bulu, sepak tapi bola nama ayam dia tu. adalah sepak raga ya? Sepak raga, betul. Okey. Di sini. Alamak, sengit sikit. Tak apalah. Tak apa, Sean. Tak okey. ada masalah. Okey, seterusnya Sean, Saya kamu letak kat bawah ni ke boleh? boleh. Okey. Itu Ini apa? macam tadi ada 5 biji tapi dia macam 9 tapi bukan 9. Seremban. Batu seremban. Betul, batu seremban. Okey. Bukan batu nilai batu seremban. Okey, tapi biasanya dimainkan oleh adik-adik perempuan. Tapi Betul, saya pun pernah main so dia tidak terhad kepada mana-mana jantina lah Ego. Boleh, betul. Lelaki pun boleh main. Okey. Dulu saya Okey. terrier Ego. Saya wakil lorong. Oh, ya ke? Ada Okey. pemain bagus sebenarnya. Okay? Seterusnya. Yang ni pula yang ni baling tin Ego. Baling tin. Ada baling tin. Okey. Okey. Okey di sini. Okey. Mungkin saya akan ambil nama lepas tu saya lekat dekat tempat tersebut. Dekat sini saya nampak gasing tu. Betul, boleh. Gasing tu adalah di sebelah sana. Betul. Okey. Boleh kita tengok Sean boleh buat sendiri. Boleh berdikari dah tanpa Ni bantuan sebab cikgu. cikgu disebabkan cikgu tadi dah ajar saya. Bolehlah dengan bantuan cikgu. Good. Ini yang saya mahu. Okey. Yang ini pula. Okey. Apa nama dia? Ini apa ni? Ini bulu ayam ni. Tapi dia nama dia ada nama lain kan? Ada nama lain ya. Tadi cikgu dah ajar. Itu dia, capte. Capte jumpa Capte. Okey. Hampir lupa juga nasib baik ada label kat sini kat saya. Betul. Pun susah lah ya. Sebagai bahan rangsangan untuk Sean. Okey. Dan di bahagian sini, ini memang nampak je guli. Betul. Dan guli ni cikgu dia dimainkan secara individu ataupun berkumpulan cikgu? Saya individu atau berkumpulan? Apa jawapannya sebenarnya? Sebenarnya semua permainan ini tiada syarat-syarat yang tertentu. Kita boleh ubah suai. Tetapi untuk guli mungkin boleh main secara individu, berlawan sesama individu. Tapi masa saya kecil-kecil dahulu, saya akan buat kumpulan dengan abang-abang saya. Ya. Jadi kita akan kumpul guli ni jadi banyak. Dan yang terakhir sekali Yang terakhir tu. ini pula dia. Baling tu? slipper. Ini pun Baling satu slipper. mainan tradisional cikgu. Ya, permainan tradisional baling slipper. Okey, kita tengok isyarat baling slipper macam mana. Ya. B, buka jadi 5. Okey. Baling slipper, tangan kanan di bawah dan kita gerakkan ke depan. Slipper. So baling slipper. Baling slipper ni adalah permainan yang diubah suai sebenarnya. Ya. Dulu-dulu orang main baling tin. Permainan baling tin. Ya. Tapi tin ni susah untuk dicari. Kita yelah kena kan. pergi kedai-kedai, kena mohon minta semua. Jadi untuk memudahkan, sebab kita tak maulah semua boleh main. Kita tak nak ada sekatan untuk kita bermain. Jadi kita ubah suai. Itu menunjukkan orang dahulu-dahulu semua sangat kreatif. Mereka sangat berfikir dengan baik. Mereka boleh bermain dan menukarkan permainan baling tin ni menjadi permainan baling slipper. Baling slipper. Tunjuk macam mana? Baling slipper. Dan yang ni lepas ni kita akan main game ni cikgu. Pandai. Seronok kan? Ya. Kita akan tengok, kita akan cuba permainan baling slipper. Betul. Tetapi sebelum tu cikgu saya nak minum ais sekejap boleh cikgu? Boleh. Okey, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV
TV KPM. Hai semua, kembali semula ke Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Saiful ya. Dan untuk sekarang ni sebelum kita berehat tadi, kita dah meliputi ataupun dah bercakap ataupun dah berbincang tentang kesemua jenis-jenis, bukan semualah tetapi banyak juga permainan tradisional yang ada di Malaysia, dan salah satu di antaranya adalah baling slipper. Macam mana nama permainan tersebut, Cikgu? Okey, baiklah. Okey, kita akan fokuskan pada satu permainan sahaja, iaitu baling slipper. Okey, cara bermain. Okey, sebenarnya di banyak-banyak kawasan atau tempat berbeza-beza. Okey, tetapi kita akan cuba fokuskan untuk satu sahaja cara. Okey, jadi mungkin boleh digunakan pada bila-bila masa. Okey. Biasanya aktiviti rekreasi dan kesenggangan ini adalah satu aktiviti yang disusun secara terancam. Maka kita akan rancang dengan baik dan sebagainya. Kita akan putuskan syarat-syarat dia. Apa peraturan-peraturan yang perlu kita ikut. Okey? Contohnya di sini kita tengok baling slipper ni. Cara bermain dahulu. Bagaimana? How? Kita tengok. Okey, murid yang pertama. Murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Untuk hari ini akan ada dua kumpulan, iaitu kumpulan satu saya dan kumpulan dua adalah saya. Kita tengok bagaimana hebat kami main selepas ni. Dibahagikan kepada dua kumpulan, di mana kumpulan satu akan menyusun selipar, kumpulan dua akan membaling selipar. Ia akan baling selipar tu nanti. Okey, itu permulaan nanti. Kemudian untuk memulakan permainan daripada kumpulan yang menyerang, iaitu kumpulan dua tadi, akan membuat balingan selipar yang telah disusun. Saya susun dan Sean akan baling. Betul yang tadi saya terangkan. Yang ketiga, setiap pemain 3 peluang saja. Jadi boleh. Jadi sebenarnya 3 tu cukup. Cukup banyak. 3 kali cuba baling dan kalau kena apa jadi? Kita tengok. Untuk menjatuhkan selipar yang disusun, jika ketiga-tiga balingan gagal, apa yang berlaku? Pemain lain pula. Kalau hari ini Sean seorang lah. Kalau ada bertiga, mungkin Sean boleh tukar kawan lain pula untuk buat percubaan membaling. Daripada kumpulan menyerang akan membuat balingan ke selipar yang disusun sehingga jatuh. Apabila selipar berjaya dijatuhkan, kalau Sean berjaya jatuhkan kejap lagi, saya sebagai kumpulan bertahan akan membaling selipar ke arah Sean pula untuk kalau dalam istilah kita guna sebagai mematikan, untuk menyingkirkan permainan. Saya akan baling kepada Sean nanti. Jika selipar gagal dijatuhkan, kita akan bertukar peranan. Saya pula ambil giliran berada di bahagian penyerang dan Sean berada di bahagian bertahan. Begitu. Syarat permainan ini yang kita kena ingat. Dalam apa-apa aktiviti-aktiviti kesukanan ini, aktiviti-aktiviti riadah ni, aspek yang paling penting adalah keselamatan. Saya belajar dahulu di universiti, pensyarah saya sebut, apa yang paling kita kena fokuskan dalam kesukan? Ada 3 perkara. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, keselamatan. Yang ketiga, keselamatan. Kenapa 3 keselamatan? Itu yang kita kena faham. Yang pertama, Sean, dari aspek peralatan. Aspek peralatan apa yang akan kita guna. Jadi, untuk permainan baling slipper, apa peralatannya, Sean? Saya rasa slipper je tu. Slipper. Betul, slipper saja peralatan utama. Mudah sangat. Walau di rumah kita boleh main. Bagaimana, tetapi yang perlu kita ingat juga, permainan slipper ni syarat dia yang pertama, kalau kita tengok, pemain pihak bertahan yang membuat balingan. Saya akan pastikan Sean disingkir dari permainan, saya akan baling pada Sean. Tetapi saya perlu baling di bahagian bawah saja, Sean. Sinilah. Jangan libatkan bahagian atas. Nanti batal. Kenapa tak boleh? Sebab kalau terkena muka, kena mata ke mana-mana, saya rasa bahagian muka ataupun bahagian atas tu memang agak sensitif lah. Betul. Dan boleh cedera parah. Betul. Jadi untuk elakkan kecederaan, itu adalah salah satu syarat yang perlu kita patuhi. Baling di bahagian bawah. Bagus, Sean. Yang kedua kita tengok, bagi kumpulan menyerang, kemenangan akan diberikan apabila Sean berjaya menyusun semula selipar yang dijatuhkan tadi. Kalau Sean berjaya, maksudnya Sean menang. Tetapi kalau saya pula berjaya membaling selipar dan terkena Sean, saya yang akan menang. Jadi kita akan bertukar peranan. Permainan. Itu permainan
permainan tradisional yang akan kita mainkan hari ini nanti. Oh, Okey. okey. Kalau Sean nampak saya ada juga buat simulasi gambar-gambar di sini. Okey. Dalam simulasinya saya buat ini, kita ambil contoh 3 orang satu kumpulan. Ya. 3 orang satu kumpulan. Nanti yang saya seperti ulang tadi, saya ada katakan kita akan bertukar. Bila 3 peluang yang ini tidak jatuh, bertukar kepada pemain-pemain yang lain pula. Tapi untuk hari ini, saya dan Sean sajalah yang akan bermain. Boleh Sean? Boleh cikgu. Bersedia tak untuk kita bermain? Bersedia. Sedia. Saya suka dah. Okey, mungkin kita boleh ke gelanggang permainan kita. Okey cikgu, kita pergi sini. Okey. Saya sebelah kanan cikgu. Boleh. Okey. Sean ada di sebelah sana. Okey. Cikgu, saya nampak di sini memang slipper telah pun disusun ya. Saya sahaja susun. Inilah bayangan sebentar nanti. Yang Sean perlu buat. Maknanya kita kena susun bagi naik macam ni lah. cikgu. Betul. Okey, tadi aspek keselamatan berkenaan dengan peralatan. Ya. Yang kedua aspek keselamatan berkenaan dengan pakaian. Sesuai tak pakaian kita hari ini? Saya rasa sebab dia tak ketat, senang untuk kita Senang bergerak. untuk bergerak, betul. Dan kita Kita takkan akan pastikan. terjatuh pula lah. Betul. Okey. Dari segi pakaian kita ni, kita kena pastikan tiada masalah. Untuk saya, sebagai cikgu, saya akan pastikan nentek saya dibuka. Sewaktu bermain permainan, okey. Mungkin boleh mendatangkan kecederaan kepada saya. Ya. Nentek ini. Dan juga jam tangan. Ini pun kena biasa buka. perlu dibuka. Okey, cuba kita buka Okey, sekali saya lah. buka sekarang, Ibu. Okey, kita Yelah, nak kita kena elakkanlah apa-apa kan elakkan risiko. kecederaan. Okey. Saya buka sekejap ya. Okey. Cikgu punya adalah magnet lah cikgu. Magnet. Sebab kalau Okey, yang saya lagi buka. tradisional tu dia adalah jarum. Kalau jarum tu kalau tercucuk lagi susah cikgu. Betul. Ya. Okey, sekarang tangan saya dah bebas dan kasut yang saya gunakan pun rasanya sesuai kan? Sesuai, betul. Supaya tidak Okey. kita tak terseliur ataupun terjatuh ke apa-apa untuk mengelakkan kecederaan. Betul. Ya. Okey, selain daripada itu Sean, yang perlu kita ingat juga, Ya. okey, untuk murid-murid perempuan, mungkin mereka bertudung, jadi ada pakai pin dan sebagainya. Ya. Perlu pastikan, okey, semasa membuat aktiviti-aktiviti sukan, Ya. pastikan bebas daripada pin dan sebagainya. Itu sangat penting keselamatan tu. Dan aspek keselamatan yang ketiga, apa dia? Tadi dah peralatan diri kita, orang lain pula ke cikgu? Bukan. Kita nak tahu kawasan, tempat permainan kita. Ya. Apakah sesuai? Kita nak tengok tempat tu. Biasanya kita akan tengok dahulu kawasan sebelum kita memulakan apa-apa aktiviti. Betul. Okay, sama ada kawasan tu lapang, luas, rata. Kita tak nak tempat yang berlubang, nanti kaki tiba-tiba terseliur dan terseliur, sebagainya. susah Kita mau tu. elakkan semua kecederaan itu. Okay? Ya. Itu biasa dalam aktiviti-aktiviti sukan. Kena biasakan diri dengan keselamatan yang penting ini. Okey, Okey Sean, kita tengok sekarang ni. Okey. Saya nak buat satu pertandingan antara saya dan Sean. Ya. Kita jatuhkan dulu slipper ni dan kita akan berlawan untuk naikkan slipper ni. Boleh? Boleh cikgu. Okey, jom kita jatuhkan. Okey, Susun kita elok-elok, jadikan 3. Okey. Macam ni lah cikgu. Oh, kena susun. Tak okey. adalah. Itu strategi masing-masing. Okey. Okey, dah susun ya cikgu. Okey, betul. Okey. Okey, baik Sean. Dengan kiraan 3, kita akan susun ketiga-tiga slipper ni menjadi satu ni balik. Okey. Ini kemahiran pertama kita. Saya nak ubah suai ya. Ya. Ubah suai permainan ni sebab kita tahu kawasan ni tidak sesuai untuk kita main baling-baling nanti kan. Ya. Okey, ini permainan pertama kita. Okey. Sedia? 1, 2, mula. Wih. Nervous pula tiba-tiba. Kan. Tadi masa permulaan tadi macam okey je. Wih, lajunya cikgu. Cikgu tunggu saya. Saya dah berlatih ni. Ni dia. Kita tengok siapa yang boleh. Alamak. Cikgu, mungkin saya punya slipper tu dia macam licin sikit. Ada strategi lain yang mungkin Sean boleh gunakan, iaitu terbalikkan slipper tu. Okey, saya terbalikkan. menang Sean. Alamak. Saya menang. Lajunya cikgu. Okey, rasanya saya masih lagi mampu, mahir Saya lagi. rasa ini dia licin sikit cikgu. Mungkin. Okey. Okey, tak apa. It's okay, Sean. Cuba buat satu dulu. Okey, saya cuba buat lagi. Cuba mungkin yang lain dahulu. Sebab tadi saya cuba juga berlatih tu. Take your time. Boleh, good. Sekarang je boleh. Tadi nervous sebenarnya. Okey, kan, bila dah cemas, bertanding tu jadi nervous. Okey, seterusnya. Okey. Dan juga okey, saya ikutlah cara yang sama kan, mana tahu. Okey. Ni dalam masa kurang daripada 10 saat memang jadi. Cara-cara atau strategi lain yang kita boleh gunakan, lebarkan dia. Oh, okey? ya? Dalam sains kan kita belajar semakin luas tapak, semakin stabil. Okey, saya luaskan cikgu. Okey. Betul lah cikgu. Okey. Laju ya. Betul. Kalau tidak saya dah menang dah hukum cikgu. sainsnya Cikgu tak bagi begitu tips kan. kepada saya Tanya, awal. Sean. Ui. It's okay, never mind. Okey, tak apa. Tak apa. Okey. Sebab
kemahiran seterusnya adalah kemahiran membaling selipar. Jadi untuk kali ini saya mahu 2 kumpulan saja yang kita akan baling. Sean akan cuba daripada sana dan saya akan cuba daripada sini. Okey. Jadi sebab yang tengah tu dah terjatuh, saya pun jatuhkan yang ini. Untuk kita pilih satu selipar dan kita baling. Boleh Cikgu. Boleh Sean. So sekarang Cikgu saya kena balingkan satu. Saya mula dulu ke Cikgu mula dulu? Sean boleh mula dulu. Maknanya saya akan cuba untuk balingkan mana-mana saja. Jatuhkan. Cuba. Lahan Sean. Hebat. Hebat. Saya sambung lagi ke Cikgu? Boleh. Boleh lah? Nah, kita tengok. Belum lagi giliran Cikgu lah. Ke bagaimana? Kita bergiling. Saya. Saya Cikgu dulu lah saya. Ni yang saya seram. Saya bagi peluang kepada Cikgu. Kita tengok. Boleh tak saya baling ni? Kacak-kacak sikit. Alamak, saya nak bagi chance sebenarnya. Salah strategi pula. Saya sambung ke Cikgu? Boleh sambung. Alamak Cikgu, aiming saya out sikit. Dia punya tu dah beralih tempat dah. Saya rasa tadi ada angin sikit Cikgu. Saya tiup tu kot. Kita tengok. Saya punya turn. Ui, kena Cikgu. Tapi Cikgu, saya ada lagi satu. Cikgu pun ada lagi satu kan? Sama ada satu lagi. Kita tengok. Macam-macam Cikgu, cara nak baling. Tak sampai. Betul lah. Tak cukup minyak Cikgu. Tak cukup minyak. Alamak, jalan pun tak ni. Aduh. Tak apa, giliran saya pula. Kita tengok. Mampukah saya menewaskan Sean untuk kali kedua? Kita bagi kacau-kacau sikit. Cikgu, ini bukan gol Cikgu. Saya nampak macam ada tiang kat situ tadi. Cikgu, nampak macam seri ke Cikgu? Betul. Kalau apa macam kata kita ni, teruskan lagi? Boleh lagi teruskan tak? Saya rasa boleh Cikgu. Jom. Nak kena naikkan lagi ke tak? Tak perlu, kita dua ni saja. So saya bagi Cikgu dulu. Saya dulu. Silakan Cikgu. Kita main jus, faham tak? Boleh Cikgu. Dari sini lah. Ini juga satu sebab permainan tradisional sebenarnya. Ni kena ada jarak kan? Betul. Hantu jus. Sean mula dah. Sean burung saya lah. Ini boleh minum. Boleh Cikgu? Kali ni saya tak boleh bagi chance kat Cikgu. Saya buat sedikit kemahiran lah Cikgu. Sebab ni mahir kan? Betul. Saya buat mahir, skill. Skill membaling. Dapat. Kemahiran yang sangat tinggi. Mana dapat skill tu sebenarnya? Cikgu cuba. Saya akan kalah kali ni, kita tengok. Seri. Satu sama. Sean, itu tadi antara contoh permainan. Sebenarnya apa yang saya terangkan tadi dan apa yang kita main agak berbeza. Ya Cikgu. Kerana saya cuba buat satu ubahsuaian. Saya tak mahu Saya mahu walaupun kita berada dalam masa PKP ini, saya mahu semua masih boleh bermain. Walaupun di rumah, cari satu kawasan yang walaupun kecil, untuk belajar menaikkan. Menaikkan slipper ini satu agility, satu ketangkasan. Kita naikkan. Yang kemahiran kedua yang kita belajar apa dia? Selepas tu menaikkan. Untuk nak kena bagi jatuhkan lah Cikgu. Jadi macam mana? Kita perlu kemahiran membaling. Ya betul. Membaling selipar tu sangat penting. Kemahiran membaling bagaimana secara pun terpulang. Sama ada dari atas ke dari tepi, bawah kaki pun boleh kan. Hebat Sean tadi. Sean, itu tadi antara pemain-pemain kita. Cikgu. Tapi kalau contoh kita pun boleh buat variasi ataupun kita boleh tukar-tukar seperti yang Cikgu sebutkan tadi kan. Betul. Sebab yang pada asalnya tu adalah kita kena baling kepada orang juga kan Cikgu. Betul. Macam mana tu Cikgu? Mungkin Cikgu boleh terangkan je tapi kita tak buat, cuma nak untuk kefahaman saja. Betul. Bila seperti yang tadi, seperti awal tadi Cikgu ada maklumkan tentang permainan ini mengikut cara yang betul. Kemudian saya ubah jadi cara seperti yang saya main ni tadi. Mungkin murid-murid di rumah boleh ikut cara yang begini. Sebab satu, kita dah menjaga jarak kita. Betul tadi. Dan satu lagi, kita nak menjaga jugalah kan. Kita punya SOP yang lain-lain juga. Seperti keluar daripada rumah, nak beredar bersama kawan-kawan. Mungkin sama adik-beradik sajalah. Main seorang-seorang pun tak ada masalah sebenarnya. Itu kemahiran yang kita nak fokuskan sebenarnya. Kemahiran membaling tu. Berbanding apa yang saya tunjukkan pada awalnya tadi, agak berbeza lah. Betul tak? Tapi kalaulah dapat kita kembalikan kenangan kita di kampung dahulu dengan suasana-suasana yang seronok macam tu, berkumpul bersama kawan-kawan. Kita doa sama-sama agar COVID-19 ni nanti berakhir dan kita boleh cuba main beramai-ramai. Dengan itu boleh. baling kena kawan. Rasanya saya dah rasa sakit sikit Cikgu. Mungkin kita boleh berehat seketika. Betul. Kembali semula ke Mahir di DTV KPM.
Topik berkaitan aktiviti rekreasi dan kesenggangan ini sangat penting untuk dipelajari kerana selain memenuhi keperluan beriadah untuk murid, topik ini juga sebenarnya melatih kemahiran motor murid sama ada motor kasar maupun motor halus. Ini sangat penting bagi membina pergerakan lokomotor murid, terutamanya murid berkeperluan khas. Pembinaan lokomotor yang baik membantu aktiviti seharian seperti mengikat tali kasut dan memakai butang baju. Sebagai guru pendidikan jasmani, saya percaya aktiviti fizikal sangat penting kerana ia membantu aspek kecergasan dan kecerdasan murid. Selain itu, ia memberikan keseronokan kepada murid apabila melakukan aktiviti, terutamanya aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, come on, Sean. Pandai, Sean. Baik, ikut cikgu ni. Tarik ke depan. Okey, Sean, itu tadi sedikit cooling down. Okey, menunjukkan badan. Kita main-main tadi kan, peluk sikit kan. Walaupun kita susun slipper je, walaupun kita baling sikit-sikit Ego, Betul. memang juga rasa macam panas dan memang ada perlu sikit lah Ego. Betul, ada perlu sedikit kan. Jadi kita perlu melakukan aktiviti penyejukan badan. Baiklah, Sean. Ya, cikgu. Kita dah di mana dah ni? Boleh ke? Saya rasa okey, kita dah lebih kurang dah bercakap tentang permainan tradisional kita, dan tadi kita dah tunjukkan bagaimana untuk main permainan tradisional, iaitu Baling slipper. baling slipper. Okey, good, Sean. Jadi mungkin saya dah boleh sampai ke bahagian rumusan. Boleh, cikgu, silakan. Okey. Ya. Okey, kita dah hampir berakhir pada hari ini. Jadi apa yang kita capai hari ini, Sean? Yang pertama tadi dari aspek kognitif. Kognitif tadi saya sudah menyuruh Sean untuk buat latihan. Ya. Latihan yang Sean buat pada saya sangat bagus. Semuanya betul dan tepat. Jadi terima kasih, cikgu. dari aspek kognitif Sean sangat hebat. Oh, terima kasih. Okey, yang kedua dari aspek psikomotor juga. Psikomotor pergerakan badan kita. Koordinasi tadi koordinasi badan, betul lah, antara koordinasi badan dan sebagainya. Dan Sean mampu melakukan balingan dengan baik, tepat jatuh dikena pada slipper tadi, betul. Lepas 3 cubaan lah Ego. Tak apa kan, yang penting mampu melakukan. Okey, boleh melakukan aktiviti yang kita cuba fokuskan tadi. Okey, maksudnya dah 2 aspek yang Sean capai hari ini. Yang ketiga adalah efektif. Efektif ni adalah perasaan kita rasa daripada dalam. Okey, yang ini sukar untuk cikgu tahu. Jadi cikgu mahu tanya Sean sendiri bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah Sean rasa seronok? Dapat apa yang Sean dapat daripada permainan tadi? Apa yang saya dapat Ego? Betul ke? Best, cikgu. Wow, memang seronok, memang sangat-sangat memberangsangkan sampai saya rasa lepas program kita nanti saya akan main lah Ego dengan dengan kawan-kawan saya. Mungkin lepas PKP ni lah, tapi saya akan berlatih dulu Ego. Betul lah. Kita dapat sebenarnya mengimbau kenangan kita masa kanak-kanak dahulu, okey? Mengimbau kenangan kita di kampung yang sekarang ini sukar untuk kita balik kampung kan? Sebab kita kena patuhi SOP. Jadi cikgu harap dengan sedikit perkongsian hari ini dapatlah mengubah sikit rindu kita semua pada rakan-rakan di ataupun atuk nenek-nenek kita, saudara kita di
kampung. Okey? Ya. Okey, lagi sekali terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini berkenaan dengan permainan Tradisional. SD. Tradisional. Dan juga hari ini kita fokus kepada satu permainan iaitu baling slipper. Dan selain itu, cikgu juga ada memberi pengenalan kepada beberapa jenis permainan tradisional yang terdapat di Malaysia. Yang pertama ni memang yang saya tahu ni penutup botol. Tapi ini adalah cepeh. Namanya cepeh. Cepeh. Lepas tu ada cap teh. Cap teh. Cap teh. Di sini ada wang bulan, baling tin, dan congkak. Dam haji dan pelbagai. Ini adalah hanya beberapa jenis permainan tradisional yang ada di Malaysia, dan harap lepas PKP ini, walaupun yang tu untuk permainan berkumpulan, tetapi terdapat juga permainan individu yang kita pun boleh main dan cuba di rumah. Mungkin kita boleh dapatkan daripada sekarang banyak kedai yang tutup, mungkin kita boleh cuba untuk membuat sendiri menggunakan barang-barang yang ada di rumah, ataupun kita boleh beli daripada daripada dalam talian itu, kedai-kedai dalam talian, dan mungkin kita boleh dapat dan kita boleh main bersama dengan keluarga ataupun secara individu bergantung kepada permainan tradisi yang ada. Dan lagi sekali cikgu, terima kasih atas perkongsian ilmu cikgu dan juga kepada mereka menonton. Pastikan anda terus menonton Mahir kerana selepas ni kita ada lagi satu episod. Kalau nak tahu apa itu, pastikan anda teruskan tonton dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! Didik TV KPM